Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Welcome back to another episode of Bebel Studio. Aku tak nak intro panjang-panjang sebab video ni adalah sambungan daripada kes Brian Wells yang mati akibat dipaksa main satu game guys. Dan game ni konsep dia lebih kurang sama macam drama Squid Game atau apa-apa drama ke atau apa-apa movie ke, yang konsep game dia adalah survival, which is kalau kau kalah dan kau akan mati. Kalau korang baru jumpa video ni, belum tengok lagi part 1, boleh pergi tengok video tu dulu dan kemudian baru korang tengok video ni, baru korang faham apa sebenarnya yang aku cerita. Link untuk video part 1 aku ada letak dekat description dan ada pop up dekat atas ni. Bagi korang yang dah layan part 1, terima kasih banyak-banyak dan jom we continue our story. 3 minggu lepas tragedi Brian Wells kena bom, ada seorang lelaki yang bernama William Bill Rushton call polis dan bagi tahu dekat dalam freezer rumah dia ada mayat guys. Rumah William ni ada dekat 8645 Peach Street dan sangat-sangat dekat dengan 8631 Peach Street, which is tempat terakhir Brian hantar pizza sebelum dia pergi rompak PNC Bank. Tapi masa ni polis tak suspek apa-apa pun. Mayat yang ada dekat dalam freezer tu adalah seorang lelaki bernama James Rodden. Bila polis investigate William pasal mayat tu, William cakap bukan dia yang bunuh James. Yang bunuh James adalah Marjorie, kawan kepada William. Marjorie bunuh James dengan cara dia tembak James sebab dia orang bergaduh pasal duit. Lepas tembak James, Marjorie call William untuk tolong dia settlekan mayat tu. William agree dan dia pergi ke rumah Marjorie dan dia orang bungkus mayat tu dengan plastik hitam. Lepas tu guys, William simpan mayat tu dekat dalam freezer rumah dia. Tapi William ni cakap dekat pihak polis yang dia sangat-sangat menyesal sebab tolong Marjorie, dan sebab tu juga dia call polis dan buat report pasal semua benda ni. William juga bagi tahu dekat polis yang dia rasa sangat-sangat stres dan dia plan nak bunuh diri dia guys. Polis pergi check dekat rumah William dan betul polis jumpa satu nota bunuh diri dekat laci dalam bilik William. Tapi yang peliknya dekat sini guys, awal nota tu tertulis semua benda ni tak ada kaitan dengan Brian Wells punya kes. Masa ni polis macam heran lah, dah apa pula kena mengena si kes William ni dengan Brian Wells. Masa ni polis tak ambil tahu sangat lah. Mungkin sebab William ni sangat-sangat stres, so dia tulis macam tu. Tapi polis tak boleh tolak kenyataan rumah William dekat dengan lokasi terakhir Brian hantar pizza. So disebabkan tak ada bukti masa ni yang boleh melibatkan William secara langsung dengan kes Brian Wells, so polis pun diam dekat situ. Marjorie pula, dia didapati bersalah sebab bunuh James dan akhirnya dia dipenjarakan. Pada awalnya Marjorie tak mengaku tau. Dia cakap William frame dia sama macam mana William kenakan Brian Wells untuk main game collar bomb tu. Tapi lepas semua bukti tu menghala kepada Marjorie, akhirnya dia mengaku juga dan lepas tu tak ada dengar dah dia bising pasal William ada kaitan dengan kes Brian Wells. 2 tahun selepas Marjorie dipenjarakan, tiba-tiba pihak polis dapat satu berita yang William tengah nazak dekat hospital. Rupa-rupanya guys, William ni dia ada sakit kanser dan pada masa tu kanser dia dah makin teruk. Pegawai polis yang handle kes Brian Wells tertarik untuk jumpa dengan William sebab dia memang sangat-sangat pasti William ni terlibat dalam kes collar bomb tu. Akhirnya pegawai polis tu dapat kebenaran untuk interview William dan dia tanya satu soalan je, bagi tahu cerita sebenar apa yang terjadi dalam kes Brian Wells. William dia reply satu benda je, which is dia tak terlibat dan akhirnya dia mati disebabkan oleh kanser. Selepas daripada kematian William, Marjorie pula call polis dan masa ni Marjorie ada dekat dalam penjara. Dia cakap yang dia nak bagi tahu dekat polis rahsia besar dalam kes Brian Wells. Polis pun apa lagi, terus pergi jumpa Marjorie dan dengar apa yang dia nak cakap. Based on statement daripada Marjorie, beberapa jam sebelum Brian rompak bank, Marjorie, William dan seorang lagi kawan William bernama Kenneth Barnes, diorang ni naik van milik William dan pergi dekat pam minyak Shell yang ada dekat kawasan bandar. Dan pam minyak Shell ni ada berdekatan dengan PNC yang Brian rompak guys. Lepas tu Marjorie juga cakap yang William guna public phone yang ada dekat pam minyak tu untuk call pizza. Masa ni polis dapat something yang sangat-sangat besar untuk kaitkan William dengan kes Brian Wells. Actually polis dapat trace location terakhir order pizza tu datang daripada mana, dan dia datang daripada public phone yang ada dekat pam minyak tu. Dalam masa yang sama, Marjorie cakap dekat
polis yang dia nak immunity sebelum dia bagi tahu lebih banyak benda pasal kes Brian Wells. Tapi polis refuse benda tu sebab based on kenyataan Marjorie ni dah cukup untuk polis teruskan siasatan dalam jalur yang betul. Polis dia buat profile investigation dekat William dan ternyata dia ada keupayaan untuk buat collar bomb tu sebab dia adalah seorang engineer. Selain daripada tu juga polis dapat tahu yang sebenarnya rumah William kena pajak guys. Bank yang pajak rumah William adalah PNC Bank dengan jumlah 250,000 USD. Sama macam mana jumlah yang nak dirompak oleh Brian Wells. Kegilaan siasatan polis tu dia tak habis dekat situ. Polis juga suspek Marjorie terlibat sama as a mastermind dalam kes ni. Polis jumpa balik Marjorie dan kemudian Marjorie nafi semua benda tu. Dia bukan sahaja nafi tau, tapi dia petik juga nama orang lain which is kawan kepada William iaitu Kenneth. Polis pun pergi jumpa Kenneth dan soal siasat dia. Pada awalnya dia nafi semua benda tu atas alasan Marjorie nak manipulate pihak polis supaya dia tak dipersalahkan. Tapi polis jumpa lagi satu alasan kukuh untuk mengaitkan Kenneth dalam kes Brian Wells. Ingat tak first episode aku ada cakap dekat korang pasal polis geledah rumah Brian Wells. Diorang tak jumpa apa-apa benda yang suspicious melainkan nota yang tertulis nama pelacur yang selalu dilanggan oleh Brian. Salah satu nama yang ada dalam list tu adalah Hoop Six dan Hoop Six ni dia kenal dengan Kenneth. Tak habis dekat situ guys, actually beberapa hari sebelum Brian mati dekat depan PNC Bank tu, kawan satu tempat kerja dengan Brian pun mati juga guys. Kawan dia ni mati bukan sebab kena bunuh ke apa ke. Kawan dia ni mati sebab overdose dadah. Cuba korang teka siapa yang supply dadah dekat kawan Brian ni. Kenneth Barnes. Yes. Maksudnya dekat sini, Kenneth Barnes ada akses untuk kontak dengan Brian dan berkemungkinan Brian bukan dipilih secara rawak untuk main collar bomb ni. Tapi William dan juga Kenneth dah lama perhatikan Brian. Akhirnya lepas ditekan oleh pihak polis, Kenneth mengaku yang dia bersekongkol dalam rompakan PNC Bank tu. Dan dia juga bagi statement yang Marjorie terlibat sama. Tapi guys, Marjorie tetap dengan pendirian dia yang dia tak terlibat dalam rompakan bank tu ataupun bunuh Brian Wells. Sedangkan Kenneth bagi tahu masa rompakan bank tu berlaku, tiga-tiga diorang ni sebenarnya ada dekat tempat kejadian sambil memerhatikan Brian sedang rompak PNC Bank. Masa tu Marjorie siap cakap lagi, hari ni ada orang rompak bank mah, sambil dia tersenyum ke arah William dengan Kenneth. So sekarang ni polis dah ada 3 orang suspek kuat dalam kes Brian Wells. Cumanya tak dapat nak soal siasat William sebab dia dah mati dulu. Tapi ada lagi seorang suspek guys. Dia adalah Brian Wells sendiri. Sebab apa? Based on statement polis, tak logik kalau Brian rompak bank dalam keadaan sangat-sangat tenang macam tu kalau dia sendiri tak tahu apa sebenarnya yang terjadi. So dekat sini polis simpulkan Brian Wells tahu tentang rancangan rompakan bank tu, tapi dia tak tahu yang collar bomb yang ada dekat dia tu adalah collar bomb yang real, collar bomb yang boleh meletup. Brian Wells sedar yang collar bomb tu real bila bom tu dah nak meletup. That's why masa collar bomb tu nak meletup, based on video daripada pihak polis, kita boleh nampak karakter Brian berubah. Dekat dalam bank tu dia relax, dia boleh makan lollipop, tapi bila sampai dekat depan kereta polis dia macam menggelabah sikit. Selain daripada tu juga ada saksi mata yang cakap nampak Brian Wells pergi jumpa William, Kenneth dan juga Marjorie sehari sebelum rompakan bank tu terjadi. Tapi kenyataan polis ni disangkal oleh family Brian sendiri dan Hoop Six, which is pelacur yang Brian selalu langgan tu. Hoop Six cakap yang Brian dipergunakan oleh William dan juga Marjorie atas kepentingan diorang sendiri dan Brian tak tahu apa-apa pun pasal rompakan bank tu. Disebabkan kenyataan Hoop Six ni lemah, so polis tetap dengan statement diorang which is Brian Wells terlibat dalam kes rompakan bank tu. Sekarang ni persoalan terakhir, apa sebenarnya motif diorang buat macam ni? Kalau William, yes, dia ada motif yang sangat jelas sebab rumah dia kena pajak dengan PNC Bank. Kenneth pula sebagai seorang pengikut setia kepada William. Yang tak jelas sekarang ni Marjorie yang pertama dan yang kedua adalah Brian Wells. Kenapa mereka ni terlibat dalam rompakan bank tu? Motif tu sampai ke hari ni kita tak tahu sebab masa kes ni berjalan dekat mahkamah, Marjorie pula meninggal dunia masa dia dekat dalam penjara dan Marjorie sama juga macam William, mereka mati dalam keadaan mereka simpan rahsia apa sebenarnya motif mereka buat macam tu dekat Brian. Actually dalam kes ni tak ada siapa-siapa pun yang dituduh membunuh Brian. Empat orang suspek ni which is William, Marjorie, Kenneth dan juga Brian Wells, mereka disabitkan kesalahan merompak
PNC Bank. Tapi yang bunuh Brian tak ada siapa-siapa pun yang mengaku. Macam mana nak mengaku kan? Sebab William dah mati, Marjorie dah mati. So polis tak boleh nak ambil kenyataan diorang pun. Ada juga teori yang menyatakan kenapa Marjorie masih hidup, dia tak mengaku dia bunuh Brian. Sama juga macam Kenneth, sampai kesudah dia tak mengaku benda tu semua. Sebabnya diorang ni nak mengelak daripada kena hukuman mati. That's why diorang tak mengaku bunuh Brian. It seems like diorang ni berjaya manipulate siasatan polis sebab polis tak ada bukti yang kukuh untuk sabitkan diorang ni atas kesalahan bunuh Brian. So satu-satunya benda yang boleh jatuhkan kesalahan bunuh Brian ni dekat diorang just statement pengakuan daripada Marjorie dan juga Kenneth. So apa susah? Kes tak banyak bukti, diorang tak mengakulah, so diorang tak salah. Akhirnya diorang ni just dihukum atas alasan berkomplot dalam melakukan rompakan bank. Itu sahaja. Dokumentari pasal cerita ni ada sebenarnya dekat Netflix. Tajuk dia Evil Genius. Memang sangat-sangat menarik dan memang sangat-sangat complicated. Korang boleh layan dokumentari ni dekat Netflix dan korang boleh bagi pandangan sama ada betul ataupun tidak William, Marjorie dan juga Kenneth terlibat dalam setup game Collar Bomb tu. Dan lagi satu, adakah Brian terlibat sama dalam rancangan untuk rompak PNC Bank tu? Semua benda ni masih lagi misteri, tak tahu. Tapi pihak polis dah keluarkan keputusan which is mereka semua ni terlibat dan ada peranan masing-masing. Cumanya polis tak dapat nak pastikan siapa yang game Brian pada hari kejadian. So that's all guys untuk cerita kali ni. Terima kasih sebab korang semua dah support Babel Studio. Tak kira lah dekat YouTube ke, dekat TikTok ke. Kita jumpa lagi at the next episode. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe The Babel Studio. Until next time guys. Assalamualaikum. Ciao.